Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan juga relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan topik yang kita pilih hari ini ialah Hari Malaysia, tanggungjawab siapa? Ini saya kira topik yang bersesuaian sebenarnya yang kami bawakan kepada anda di Ruang Bicara ini. Kita ada dua tetamu yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih terlebih dahulu kepada kedua-dua tetamu yang akan kita hubungi nanti melalui kemudahan StreamYard. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Hairi Ibrahim yang merupakan dekan di Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Syarkawi. Apa khabar? Kita bersama. Baik, alhamdulillah. Kita sehat. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara. Ya. Dan Prof, kita ada lebih kurang nanti berapa 50 minit untuk bercakap tentang isu ini, dan banyak perkara yang akan kita kongsikan bersama. Baik, kita juga ingin mengucapkan selamat datang. Saya kira mungkin buat pertama kalinya kepada seorang lagi tetamu ke Ruang Bicara ini, dan jadi terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Nur Hafiza Muhammad Had yang merupakan ketua jabatan di Jabatan Pengajian Kemasyarakatan dan Kewarnegaraan Fakulti Sains Kemanusiaan juga di UPSI. Jadi Dr. Nur Hafiza, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Tuan Syarkawi selaku host pada malam ni. Terima kasih atas jemputan. Ini pertama kali Doktor ya bersama dengan kami di Ruang Bicara. Ya, betul. Ini pertama kali saya live. Ya. Nervous tak? Agaklah. tapi sebab ada dekan saya okeylah. Betul. Baik, ini merupakan topik yang macam saya katakanlah cukup penting sebenarnya, kerana sambutan Hari Malaysia pada 16 hari bulan nanti merupakan satu lagi episod penting sebenarnya bila kita bercakap tentang sejarah Malaysia itu sendiri. Dan seperti biasa ataupun seramai yang sudah mengetahui bahawa Sabah telah diberi penghormatan sekali lagi untuk menganjurkan sambutan Hari Malaysia 2021, dan ianya akan diadakan sudah pastinya lah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah ataupun SICC. Dan disebabkan oleh kekangan pandemik COVID-19 seperti yang dijangkakan jugalah sambutan ini akan dilakukan secara tertutup, dan saya difahamkan mungkin lebih kurang 339 orang sahaja yang akan terlibat dalam sambutan Hari Malaysia ini. Tetapi itu tidak penting sebenarnya, kerana yang penting sambutan Hari Malaysia itu sendiri sebenarnya membawa erti yang cukup bermakna sebenarnya kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Baik, mungkin buat permulaan ini menariklah kalau saya dapatkan dulu pandangan daripada Dr. Nur Hafiza. Saya teringat Dr. Hafiza ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan ucapan ataupun perutusan khas ketika sambutan Hari Kebangsaan 31 hari bulan Ogos yang lalu, di mana beliau menyebut bahawa adalah penting sebenarnya bagi rakyat Malaysia untuk melihat semula ke belakang kepada sejarah kemerdekaan negara itu secara keseluruhannya, kerana itulah yang mungkin akan memberikan kesedaran, keinsafan dan juga semangat patriotisme kepada kita. Bila kita bercakap tentang penubuhan Malaysia itu sendiri, barangkali kita boleh berkongsi sesuatu yang cukup bermakna bersama dengan Dr. Nur Hafiza. Silakan Doktor. Okey, terima kasih banyak Encik Syarkawi. Tajuk yang sangat menarik pada hari ini, Hari Malaysia, tanggungjawab siapa. Jadi sangat penting untuk kita telusuri dulu sejarah pembentukan Malaysia itu sendiri. Dan kalau kita lihat, kita kaji secara mendalam, pembentukan Malaysia tu sebenarnya dia lebih kompleks atau lebih complicated, tidak seperti apa yang digambarkan dalam buku-buku sejarah. So kita biasa baca-baca buku, so kita lihat banyak sejarah tentang pembentukan Malaysia ni, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara mendalam, pembentukan Malaysia tu memang sangat kompleks dan sangat mengambil masa yang lama lah. So sebenarnya kalau kita tengok penubuhan Malaysianya, idea asal tu tercetus sejak tahun 1894 lagi, apabila seorang pengarah British, Lord Borneo Chartered Company, Lord Brassey ni telah mengemukakan cadangan bahawa penyatuan wilayah Borneo ni perlu dilakukan di antara negeri-negeri Selat dan juga negeri-negeri Melayu. So itu titik awal lah, maksudnya idea
tercetus. Kemudian selepas itu kita dapat lihat pemimpin-pemimpin politik sama ada di Singapura, di Tanah Melayu, mereka juga membincangkan tentang idea yang sama, iaitu kita nak membentuk satu gabungan wilayah di antara negeri Singapura, Borneo dan juga Tanah Melayu. Jadi kalau kita lihat yang paling signifikan adalah selepas pendudukan Jepun lah. So bila selepas pendudukan Jepun tu, seorang pentadbir British iaitu Governor General Malcolm McDonald, so beliau mencetuskan idea tentang berkemungkinan kita kena ada 5 wilayah, iaitu Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei dan Tanah Melayu, dan kita satukan dalam satu pembentukan yang dikenali sebagai Malaysia lah. So akhirnya Tunku berfikir panjang sebenarnya. Bukan mudah untuk kita buat keputusan untuk menumbuhkan Malaysia ini, sebab kita perlu mengambil kira banyak faktor. Banyak orang kata apa kekuatannya, apa kelemahannya. So itu semua diambil kira oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman pada waktu itulah. Jadi beliau telah mengemukakan cadangan pembentukan Persekutuan Malaysia ni pada 27 Mei tahun 1961. Situ baru diisytiharkanlah tentang idea untuk ditubuhkan Persekutuan Malaysia tu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ada banyak faktor-faktor yang mendorong kepada pembentukan Malaysia, sama ada dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial. Tetapi sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa matlamat utama di balik idea penubuhan Malaysia ni adalah kerana isu keselamatan. Isu keselamatan tu yang paling diberi keutamaan lah. Sebab apa? Pada waktu tersebut ancaman pengaruh komunis dah tersebar luas di Asia Tenggara. Jadi kita takut pengaruh ini akan menusuk masuk ke dalam Singapura dan juga Tanah Melayu. Jadi idea itu terus tercetus untuk menggabungkan di antara Tanah Melayu dan juga Singapura. Tetapi pada waktu itu, apa yang dikhawatiri Tunku adalah apabila Singapura masuk ke dalam Malaysia, ia akan mewujudkan orang kata masalah ketidakseimbangan kaum. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, Singapura majoritinya adalah masyarakat Cina. Jadi bila bergabung dengan Tanah Melayu, kita takut jumlah masyarakat Cina itu akan mengatasi kelompok masyarakat Melayu. Jadi aku memanggil orang kata menggabungkanlah di antara Borneo iaitu Sabah dan Sarawak, dan pada waktu itu juga Brunei juga dijemput untuk masuk ke Malaysia. Itu faktor utama yang perlu ditekankan adalah isu keselamatan lah. So itu ramai mungkin yang tak tahu. Tapi isu keselamatan, pengaruh komunis itu dia ada matlamat utama kenapa ditubuhkan Malaysia ini. Kemudian terdapatlah juga faktor-faktor lain yang kita boleh dapat lihat. Pertama sekali adalah dari sudut ekonomi lah. Kita nak membangunkan ekonomi negeri-negeri Sabah dan Sarawak dan juga pada waktu tersebut Tanah Melayu sendiri. Jadi kerjasama di antara negeri-negeri ini diperlukan untuk kita mengurangkan jurang ekonomi di antara negeri-negeri. Dan pada masa yang sama, kita juga nak meningkatkan taraf hidup masyarakat lah. Sebagaimana yang diketahui, pada waktu tersebut Sabah, Sarawak dan juga Singapura ni masih lagi di bawah jajahan British. Mereka masih lagi tidak mendapatkan kemerdekaan. Jadi salah satu sebab juga digabungkan Tanah Melayu dengan Sabah dan Sarawak dan juga Singapura adalah untuk mempercepatkan proses kemerdekaan lah kepada negeri-negeri ini. Jadi saya kira itu ada faktor-faktornya lah. Okey, menarik apa yang disebut oleh Dr. Nur Hafizah. Sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Hairi sendiri, mungkin sedikit lagi saya ingin kongsikan pandangan daripada Dr. Nur Hafizah lah. Kita bercakap, ianya bukan sesuatu yang mudah sebenarnya untuk menubuhkan apa yang dipanggil gagasan Malaysia itu sendiri. Proses dan juga cabaran yang terpaksa dihadapi sebelum terwujudnya apa yang kita kenali sekarang ini sebagai sebuah negara Malaysia itu sendiri. Doktor. Prosesnya macam saya kata tadi sangat panjang, tetapi mereka merancang dengan sangat baik, sangat sistematik dan sangat teliti. Bagaimana bermulanya adalah Tunku sendiri akan turun pergi melawat ke Singapura, ke Sarawak, Sabah, Brunei, menerangkan sendiri konsep, tujuan dan matlamat
penubuhan Malaysia itu sendiri. Itu proses pertama yang Tunku buatlah. Maksudnya turun ke padang, menerangkan kepada masyarakat tentang penubuhan Malaysia itu sendiri. Kemudian bila dah adakan lawatan dan diterangkan tujuan untuk membentuk Malaysia ni, kemudian ditubuhkan pula jawatan kuasa perundingan pelbagai kaum. Kita panggil sebagai JPPK. So tujuannya sama juga, kita nak terangkan tentang penubuhan Malaysia. Kemudian kita nak kumpulkan pandangan daripada masyarakat Sabah, Sarawak, juga Singapura tentang penubuhan Malaysia. Dan yang terakhirnya kita nak menggalakkan lebih banyak program atau aktiviti yang boleh kita dekatkan ke arah pembentukan Malaysia itu sendiri. Jadi apabila mesyuarat yang terakhir, jawatan kuasa ini, mereka bersepakatlah untuk mengemukakan satu memorandum kepada Suruhanjaya Kobol. Sebab itulah dibawa Suruhanjaya Kobol itu, kalau sebagaimana yang kita semua belajar lah, Suruhanjaya Kobol ini adalah orang kata Suruhanjaya yang meninjau pendapat masyarakat Sabah dan Sarawak tentang penubuhan Malaysia itu sendiri. So daripada tinjauan tersebut, apa keputusannya? Keputusannya 1/3 menyokong pembentukan Malaysia tanpa syarat, 1/3 lagi menyokong dengan syarat, iaitu hak mereka dilindungi, dan 1/3 lagi menginginkan bahawa kemerdekaan itu diberikan dulu sebelum menyertai Malaysia. Itu dalam Suruhanjaya Kobol itulah. Kemudian apa lagi dibuat selepas itu, cadangan ini telah diperincikan oleh jawatan kuasa antara kerajaan. So ada jawatan kuasa antara kerajaan yang dan memperincikan apa saja pandangan dan pendapat yang telah diperolehi daripada tinjauan Suruhanjaya Kobol itu. Okay. Kemudian bila kita lihat setelah diperhalusi, setelah beberapa proses perbincangan dan mesyuarat, akhirnya Persekutuan Tanah Melayu Sabah dan Sarawak bersetuju untuk membentuk Malaysia sebenarnya pada 31 Ogos 1963. Kalau tidak, kita akan menyambut hari kemerdekaan sekali dengan kan? Betul. Tetapi pada waktu tersebut kita mendapat tentangan hebat daripada Filipina dan Indonesia. So bila mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia ni, jadi ketiga-tiga negara ni, maksudnya Malaysia, Filipina dan juga Indonesia duduk berbincang untuk mencari jalan penyelesaian. Sebab akhirnya daripada perbincangan inilah yang wujudnya Mafilindo. So bila wujudnya Mafilindo ini berbincang dan akhirnya mereka sepakat untuk membawa isu ini kepada PBB. Jadi PBB akan orang kata telah membuat tinjauan sekali lagi mengenai pandangan masyarakat Sabah dan Sarawak sama ada mereka nak masuk dalam Malaysia atau tidak. Jadi bila dah dibuat tinjauan tu, majoriti daripada masyarakat Sabah dan Sarawak dan Singapura juga pada waktu tu bersetuju untuk menubuhkan Malaysia. Jadi tarikh pembentukan Malaysia tadi kita anjak sedikit, ditangguhkan pada 16 September 1963. Ya, betul. Okay. Menarik. Jelas penerangan yang diberikan oleh Dr. Nur Hafizah. Baik, saya nak berkongsi sesuatu juga lah bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Hairi daripada apa yang disebut oleh Dr. Nur Hafizah. Saya nak dapat pandangan ikhlas kepada Dr. Hairi sendirilah, iaitu tentang penulisan ataupun penerbitan buku sejarah yang sedia ada sekarang ini. Mungkin tidak memberikan satu gambaran yang sebenar tentang penubuhan Malaysia itu secara detail ataupun secara lebih mendalam. Tetapi apakah Prof merasakan bahawa mungkin catatan dan juga tulisan buku sejarah itu harus dihasilkan semula dalam usaha untuk memberikan satu gambaran yang lebih tepat tentang penubuhan Malaysia itu sendiri secara khususnya? Pandangan Prof. Terima kasih saudara Sarkawi. Memang menarik ya gagasan Malaysia ini. Seperti mana saya nyatakan bahawa gagasan ini melibatkan satu erti yang bermakna ya, dengan perkembangan semasa, bagaimana kemajuan-kemajuan yang kita capai dengan gagasan Malaysia ini. Namun demikian, generasi demi generasi ya, selepas 1963 itu, maka membentuk pelbagai generasi yang penting untuk pembangunan negara. Daripada keadaan itu, pastinya satu tanggungjawab yang penting adalah mendidik bagaimana generasi baik sekolah rendah, sekolah menengah, baik juga generasi belia
dan juga generasi institusi pendidikan memahami tentang sejarah Malaysia. Itu yang saya nyatakan. Kalau saya fikir di peringkat institusi pengajian tinggi, saya rasa bukan semua juga menyentuh tentang Hari Malaysia yang penuh erti ini. Maka di peringkat di UPSI kita mempunyai jabatan kemasyarakatan dan kewarganegaraan ni yang menyingkap tentang sejarah Hari Malaysia, di mana pelajar kita dan guru-guru kita diterap dan memahami tentang sejarah Hari Malaysia. Tetapi bila kita menyingkap tentang perkara-perkara yang berkaitan buku dan sebagainya, mungkin ia digarap dan ditulis dalam bentuk yang agak ringkas, yang mungkin kita perlu masih mampu kita tambah baik, dalam kita memahami tentang Hari Malaysia tersebut. Maka di peringkat institusi pengajian tinggi, mungkin kita boleh tingkatkan pemahaman itu melalui kursus-kursus universiti yang boleh kita garap. Tetapi di dalam buku teks mungkin kita boleh garap kembali dan memahami bentuk-bentuk apa yang dikatakan oleh Dr. Nur Hafizah tadi, Suruhanjaya Kobor dan sebagainya. Tetapi pendetilan itu, pemahaman bagaimana kita mewujudkan kerjasama atas keperluan ekonomi, atas keperluan perpaduan, di mana dengan keadaan itu ia selari dengan rukun negara contoh. Tetapi ini mungkin kita perlu lakukan agar generasi akan datang memahami tentang Hari Malaysia. Namun demikian, garapan itu yang ditulis dalam bentuk buku teks ini juga perlu kita sesuaikan dengan norma baru, saudara Sakawi, mungkin kita lihat dengan pandemik COVID-19 hari ini, mungkin garapan tentang penulisan ini perlu dipersembahkan dalam bentuk media. Contohnya kita sekarang terkenal dengan apps dan pelbagai teknologi, di mana bentuk-bentuk ini perlu dipersembahkan dalam bentuk dokumentari, dalam bentuk-bentuk drama atau bentuk-bentuk teater, supaya generasi masa kini adalah generasi IT dan generasi apps. Maka sudah pasti dengan norma baru dalam kita suasana COVID-19 ini, kita perlu menang dengan COVID-19. Saya percaya dan yakin dengan garapan bentuk yang lebih informatif. Maksud saya itu adalah bentuk-bentuk media yang dibangunkan dalam bentuk berteknologi, reka bentuk digital, yang dipersembahkan dalam bentuk mungkin dunia baru, saudara Sakawi, adalah dalam bentuk gaming design, di mana reka bentuk permainan itu kita telah mengubah dengan satu paradigma baru dalam bentuk Hari Malaysia yang dipersembahkan dalam bentuk, kerana kanak-kanak hari ini dan remaja hari ini lebih dekat dengan bentuk reka bentuk permainan. Tetapi bagaimana reka bentuk permainan ini kita garap Hari Malaysia yang memberi makna yang amat penting kepada mereka dalam kita mampu membawa generasi yang memahami Hari Malaysia. Mungkin dalam bentuk-bentuk ini menyingkap tentang sejarah yang cukup bermakna. Kerana sejarah Hari Malaysia ini perlu menarik dan ditonjolkan dalam bentuk penceritaan yang menarik. Bukan sekadar buku teks, tetapi bersama dalam bentuk media yang menarik. Kerana dunia baru telah berubah. Hari ini handphone di tangan, mungkin buku teks itu dalam bentuk handphone yang pelajar-pelajar kita mudah, lebih dekat di hati. Itu perkara yang penting, saya fikir. Yang kita perlu lihat dan kita perlu tulis. Baik, saya nak dapat pandangan juga daripada Dr. Nur Hafizah sendiri dalam isu ini. Bila kita sentuh tentang sambutan Hari Malaysia itu, jika kita bandingkan dengan sambutan Hari Kebangsaan, mungkin ada perbezaan yang agak ketara sebenarnya. Sambutan Hari Kebangsaan itu dikatakan lebih diterima oleh masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia, kerana kita menganggap itu sesuatu yang cukup menarik. Mungkin juga daripada apa yang disentuh oleh Dr. Hairi sebentar tadi, Dr. Nur Hafizah. Apakah mungkin sistem pendidikan itu sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk memberikan satu kesedaran
yang luar biasa sebenarnya kepada rakyat Malaysia untuk menghayati sambutan Hari Malaysia itu sebagai sambutan kepada satu hari yang cukup penting sebenarnya dalam sejarah negara kita. Dr. Nur Hafizah. Ya, betul. Saya setuju dengan pandangan Prof. Madya Dr. Muhammad Hairi tadi. Sebenarnya bila kita belajar sejarah, orang kata ni dry subject lah. Macam bila baca buku kita akan rasa bosan. Tapi itulah kita perlukan satu suntikan yang akan membuatkan subjek-subjek yang bersifat sejarah, bersifat orang kata politik kena perlu ada suntikan yang barulah. Khususnya menggunakan teknologi. Tetapi apa yang saya nak tekankan kat sini, sebenarnya sambutan Hari Malaysia itu sangat penting kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhannya. Sebab kita ada dua orang kata peristiwa besar yang berlaku. Kita ada sejarah kemerdekaan, kita ada sejarah pembentukan Malaysia. Jadi antara kepentingan yang utama sekali sebenarnya kita nak memperingati sejarah pembentukan Malaysia itu tadi. Kenapa? Sebab itulah kerajaan memberikan cuti pada 16 September ini sebagai simbolik untuk kita memperingati penyatuan di antara wilayah-wilayah bekas koloni British ini, iaitu Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Sebab itu diberikan cuti untuk kita at least lah menghayati dan menelusuri sejarah itu. Keduanya kalau kita lihat Hari Malaysia ni sebenarnya dia lebih memupuk semangat patriotisme kita, cintakan negara kita, di mana kalau macam kita tengok sejarah tadi, penubuhan Malaysia itu sangat panjang, prosesnya pun sangat lama. Jadi dari situlah kita dapat lihat pengorbanan pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, bagaimana mereka ini membentuk negara ini. So, sekaligus daripada kita mempelajari dan mendalami sejarah itu, kita dapat orang kata menanamkanlah sedikit rasa kecintaan dan patriotisme kita kepada negara. Yang ketiganya saya nampak Hari Malaysia yang paling utama sekali adalah memperkukuhkan identiti nasional. Once kita dah dapat pembentukan Malaysia, sebenarnya identiti nasional tu dah ada. Tetapi identiti nasional kita tu perlu diberi keutamaan berbanding dengan identiti etnik kita yang lain. Dari situ kalau kita mengikuti semula penubuhan Malaysia itu tadi, satu pengajaran penting yang paling utama yang kita dapat lihat adalah sikap toleransi masyarakat kita. Sebab apabila dimasukkan Sabah dan Sarawak di dalam Tanah Melayu, kita ada masyarakat yang semakin majmuk dan yang mempunyai berbagai etnik, berbagai budaya. Jadi macam mana kita nak hidup bersama adalah dengan bertoleransi sesama kita, menerima kepelbagaian dan perbezaan ini, dan akhirnya kita bersama-sama orang kata mencapai matlamat yang kita nak, iaitu kesejahteraan bersama. Dan saya suka untuk saya kaitkanlah sejarah penubuhan Malaysia ini dengan semangat keluarga Malaysia yang telah dicetuskan oleh Perdana Menteri. Sebenarnya ini juga adalah orang kata boleh dikaitkan dengan rapatlah dengan semangat keluarga Malaysia yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, di mana prinsip kebersamaan dan perpaduan tadi menerusi penubuhan Malaysia itu dapat diterapkan dalam konsep keluarga Malaysia. Baik. Ini sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya. Saya juga suka mendengar apa yang disebut oleh Dr. Nur Hafizah. Memang kita sekarang ini dibawa kepada satu slogan yang cukup menarik, saya kira, iaitu keluarga Malaysia. Tetapi sesuatu yang harus kita terima. Ini pun barangkali Profesor Madya, Dr. Muhammad Hairi boleh memberi komen secara ringkas sebelum kita berehat. Apakah sebenarnya seluruh rakyat Malaysia sudah pun menerima hakikat bahawa kita ini sebenarnya adalah satu keluarga Malaysia sebenarnya. Kita ingin hidup bersatu padu dalam sebuah negara yang aman dan damai. Tetapi masih lagi ada pihak yang memainkan isu-isu kenegerian yang mengakibatkan kadang-kadang berlakunya salah faham, berlakunya perasaan was-was, perasaan prasangka terhadap rakan-rakan kita. Ada yang masih menyebut awak orang Semenanjung, awak orang Sabah, orang ini orang Sarawak. Jadi kenapa perkara ini masih lagi berlaku sebenarnya, Dr. Muhammad Hairi? Terima kasih Saudara Sekawi. So kita telah merayakan meraihkan kemerdekaan 64 tahun dan lahirnya Malaysia Prihatin. Dan satu selain daripada kita melihat Malaysia Prihatin itu adalah bagaimana gagasan Hari Malaysia ini perlunya
masyarakat yang berkongsi perpaduan, mewujudkan perpaduan berkongsi kemakmuran. So daripada keadaan ini sudah pasti rasa Hari Malaysia itu perlu dirasai, kerana kalau kita melihat bentuk Malaysia ini wujudnya Sabah Sarawak dan wujudnya Semenanjung. Saya rasa walaupun ada bibit sedikit merasai bahawa dia Sabah, dia Sarawak, kita Semenanjung, saya rasa itu telah berlalu dan pada masa kini boleh berada di mana-mana. Mungkin hari esok saya boleh berada di Kota Kinabalu, mungkin hari seterusnya saya berada di Kuching atau di Sibu atau di mana, di Miri, kerana kita berada dalam keadaan Malaysia. Cuma mungkin penerapan itu kita perlu perkukuhkan, kerana Hari Malaysia itu mewujudkan satu rasa bersama, rasa perpaduan, dan kita bebas bergerak ke mana-mana, baik orang Miri ke Kota Kinabalu, orang Miri ke Kota Baru, orang Miri ke Kuala Terengganu, orang Miri ke mungkin ke Pulau Langkawi. Hari ini Pulau Langkawi dah buka, saudara-saudari, dibuka, maka kita ingin meningkatkan dengan perkembangan ekonomi, dengan keadaan situasi pandemik yang semakin baik, mungkin kita menuju kepada endemik. So perkembangan ini memerlukan satu Hari Malaysia yang harus kita selarikan juga dengan rukun negara sebenarnya. Kerana dalam semangat Hari Malaysia selari dengan rukun negara, di mana rukun negara meletakkan kita kepada satu perkara yang penting, bahawa mencapai perpaduan yang erat dalam seluruh masyarakat, baik Sabah, Sarawak dan guru. Kita lihat saudara-saudari, guru kita berada di Sabah, berada di Sarawak, dan guru Semenanjung berada contohnya berada di Sibu, kan. So keadaan ini membuatkan keadaan Hari Malaysia itu terus berkembang, maju. Dan saya rasa dari si perkongsian ini perlu kita perteguhkan, itu satu agenda penting. Yang kita perlu perteguhkan kepada semua generasi kita. Kita akan berehat dulu buat seketika, dan kembali nanti saya juga akan melontarkan satu lagi persoalan kepada Nur Hafizah, kerana saya tahu Dr. Nur Hafizah mempunyai latar belakang sains politik. Jadi barangkali peranan yang harus dimainkan oleh ahli-ahli politik juga amat penting sebenarnya dalam usaha untuk mewujudkan apa yang Doktor sebut tadi, iaitu identiti nasional di kalangan rakyat Malaysia. Itu satu lagi isu yang cukup penting sebenarnya. Tapi apapun, kita berehat dulu buat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya, iaitu Hari Malaysia. Tanggungjawab siapa? Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat, iaitu yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Muhammad Khairi Ibrahim yang merupakan dekan di Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI, dan kita juga tentunya masih lagi bersama dengan yang berbahagia Dr. Nur Hafizah Muhammad Had, iaitu Ketua Jabatan di Jabatan Pengajian Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan Fakulti Sains Kemanusiaan juga di UPSI. Baik, saya nak dapatkan pandangan Dr. Nur Hafizah sebelum kita rehat tadi. Saya juga secara simultan selalu menyentuh tentang isu ini. Saya suka bila doktor menyebut tentang isu patriotisme di kalangan rakyat Malaysia, isu perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, dan juga isu apa yang kita perlukan, iaitu identiti nasional yang harus diwujudkan sebenarnya. Tetapi ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa kadang-kadang mainan politik yang keterlaluan dalam usaha untuk mendapat sokongan menimbulkan masalah sebenarnya untuk mewujudkan semangat perpaduan, semangat perpaduan patriotisme di kalangan rakyat Malaysia, melahirkan identiti nasional, dan yang paling sukar ialah mewujudkan apa yang disebut sebagai keluarga Malaysia itu sendiri. Jadi pandangan Dr. Nur Hafizah.
Okey, saya tak nafikan bahawa orang kata bila kita menggunakan ruang politik dan dikaitkan dengan perkauman, inilah yang akan mencetuskan orang kata masalah kepada identiti nasional. Macam saya kata tadi, identiti nasional dah ada, dah sedia ada. Apabila terbentuknya Malaysia, identiti nasional tu ada. Cuma macam mana cara kita nak memperkukuhkan identiti nasional tu tadi, kita perlu ketepikan orang kata identiti etnik kita sendiri dan kita utamakan dulu identiti nasional. So di situlah peranan penting perlu dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin politik kita. Kita tak nak lagi politik perkauman itu mendasari setiap parti-parti politik. Sebab kalau kita lihat memang kita tak dapat larilah daripada orang kata isu perkauman ni sebab ianya dah lama orang kata berakar umbi dalam politik Malaysia ini. Tetapi saya kira pada waktu ini generasi muda kita dah tak suka lagi dimomokkan dengan naratif perkauman. Mereka lebih selesa dengan bercakap tentang demokrasi, bercakap tentang hak asasi. Jadi di situ yang paling utama sekali pemimpin politik perlu buat adalah cuba untuk ketengahkan konsep perpaduan tu tadi. Dan saya kira idea yang dicetuskan oleh PM kita, Perdana Menteri kita sangat baik, Keluarga Malaysia, dan kita rasa dekat dengan konsep tersebut. Jadi saya rasa permulaan langkah yang baik dibuat oleh Perdana Menteri adalah untuk dalam konteks kita nak memupuk perpaduan dalam kalangan kaum. Saya rasa konsep itu perlu dihayati dan pemimpin-pemimpin kita perlu orang kata cuba meninggalkan apa saja kepentingan etnik untuk memikirkan kepentingan nasional. Kerana apa? Kepentingan nasional tu yang lagi utama daripada kepentingan etnik kita. Jadi saya kira ini yang perlu peranan penting yang perlu dimainkan oleh pemimpin-pemimpin politik. Hentikan orang kata politik perkauman. Sebab generasi muda memang kita dah tak nak dengar tentang isu-isu etnik ini. Kita lebih selesa berbicara tentang isu yang bersifat kemanusiaan, kesejahteraan. Itu yang paling utamalah. Barangkali penting juga. Ya, Dr. Hari, silakan. Mungkin saya tambah sikit, Saudara Zakawi. So, saya rasa era politik itu telah berakhir kan? Telah berakhir dengan kesepakatan MOU parti-parti baru-baru ini ya. So, saya merasakan era itu haruslah kita tinggalkan kerana masyarakat kita hari ini telah memahami seperti yang Dr. Hafizah nyatakan, memahami tentang perpaduan. Kalau kita lihat dalam rukun negara mempunyai satu matlamat iaitu mencipta satu masyarakat yang adil. Okey, di mana kemakmuran negara dikongsikan bersama Maka dengan keadaan ini maka hasrat bersifat global tadi dan nyatakan kita memerlukan memupuk semangat patriotik tadi mencapai perpaduan yang lebih erat dengan Hari Malaysia. Dengan keadaan itu kita lihat dengan adanya gagasan Perdana Menteri pada hari ini dengan keluarga Malaysia ini yang sebenarnya kita telah ada keluarga Malaysia ini kerana masyarakat kita ada yang di Semenanjung berkeluarga, maksudnya berkahwin dengan masyarakat di Sarawak dan ada yang berkeluarga dengan masyarakat di Sabah, di Borneo. Maka pertalian itu telah wujud dan untuk mengeratkan gagasan Perdana Menteri ini haruslah kita fahami, kita yakini dan kita terapkan kerana ia adalah satu agenda yang penting yang mewujudkan perpaduan. Agenda yang penting yang mewujudkan perkongsian tradisi kebudayaan. Agenda yang mewujudkan satu masyarakat yang progresif, yang era sains teknologi. Maka agenda ni semua ada dalam rukun negara. Maka mengapa tidak kita bersama dalam keluarga Malaysia yang penting, yang seperti mana Dr. Nur Hafizah nyatakan tadi. Okey, barangkali Dr. Nur Hafizah, peranan yang harus dimainkan oleh IPT juga merupakan satu isu yang cukup penting juga untuk kita bangkitkan di sini sebenarnya. IPT diharap akan dapat membentuk satu semangat rakyat ataupun pelajar-pelajar, anak-anak muda Malaysia yang betul-betul ada semangat cintakan negara, semangat patriotik, semangat ingin mewujudkan bersatu padu di kalangan generasi muda. Dan kita jangan lupa bahawa undi 18 sekiranya diluluskan dan dilaksanakan
dilaksanakan nanti, ianya juga akan memberi satu impak yang mungkin agak menarik juga dalam senario politik negara. Jadi apakah peranan yang harus dimainkan oleh IPT sendiri untuk menanam semangat cintakan negara ini di kalangan pelajar-pelajar kita? Apa yang harus dilakukan oleh IPT? Okey, sebenarnya banyak yang boleh dilakukan IPT. Salah satunya kita ada subjek wajib universiti. Ini yang perlu diambil oleh semua mahasiswa sarjana muda. Iaitu kita ada, kalau di UPSI ni kita ada pengajian kenegaraan. Maksudnya subjek yang bersifat patriotisme. Jadi diperkenalkan subjek ini semata-mata untuk kita mencapai matlamat perpaduan tadi, nak memupuk semangat kecintaan dan patriotisme pelajar-pelajar kita. Jadi itu adalah salah satu cara terbaik. Cuma satu kekurangan yang saya nampak lah, ini kita boleh lihat secara komprehensif, secara menyeluruh dan holistik. Kalau kita lihat kursus-kursus ini hanya ditawarkan di sekolah, di universiti saja, di IPTA, IPTS kita ada pengajian Malaysia. Tetapi bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang tidak memasuki IPTA atau IPTS ini? Adakah mereka ini akan tercicir daripada orang kata mempelajari satu kursus yang sangat baik yang pada saya ia mengajar kita bagaimana kerajaan itu dibentuk, bagaimana sejarah penubuhan Malaysia termasuklah kemerdekaan. Jadi di situ saya dapat lihat sepatutnya lah pendidikan politik ataupun pengajian kenegaraan perlu diperkenalkan di peringkat sekolah lagi. Jadi di situ kita dapat sediakan sebab tadi Cik Syakir dah cakap tentang undi 18 kan. Di situ kita dapat sediakan orang kata platform untuk pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar sekolah especially yang akan mengundi orang kata pendidikan asas, macam mana nak mengundi, macam mana kerajaan itu dibentuk, bagaimana pemimpin itu dipilih. Jadi di situ saya rasa kursus wajib universiti tadi perlu juga diterapkan di dalam sekolah-sekolah dan kalau boleh seawal yang mungkin. Sebab sekarang ni kita dapat lihat generasi muda kita tak sama macam generasi muda dulu. Mereka ini dah lebih terdedah dengan pelbagai maklumat politik yang diperolehi dari media sosial. Jadinya saya kira pendidikan awal politik ataupun kenegaraan ini perlu diterapkan sejak dari sekolah rendah lagi. Itu satulah dari sudut kursus. Maksudnya dari IPT sendiri antara banyak program atau aktiviti yang telah dilakukan. Kita ada program rukun negara di IPT, ditubuhkan program sekretariat rukun negara. Okey, banyak program-program yang dilaksanakan yang bersifat patriotisme. Macam kami sendiri di fakulti kita baru saja habis program Bulan Kemerdekaan dan selepas ini kita ada program-program webinar dan berbentuk ilmiah ataupun yang berbentuk orang kata hiburan sedikit kan bagi menarik generasi muda tentang erti kemerdekaan dan juga erti penubuhan Malaysia itu sendiri. Jadi saya kira peranan yang dimainkan IPT sangat besar dalam memupuk semangat kecintaan dan patriotisme pelajar-pelajar kepada negara. Sedikit lagi pandangan daripada Dr. Nur Hafizah sebelum saya beralih kepada Profesor Dr. Muhammad Hairi. Media sosial juga sebenarnya memberikan kesan ataupun impak yang cukup serius sebenarnya bila kita cakap tentang semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ini. Dalam usaha untuk melahirkan keluarga Malaysia ini pun kadang-kadang apa yang kita tulis, apa yang kita mainkan dalam media sosial juga harus diberi perhatian yang serius. Saya juga secara peribadi terbaca kadang-kadang ada rakan-rakan di Semenanjung yang mengutuk rakan-rakan di Sabah dan Sarawak, menyalahkan mereka, memperbodohkan mereka dan sebagainya. Jadi bagaimana nasihat kepada Dr. Nur Hafizah sendiri supaya media sosial itu janganlah disalahgunakan untuk mewujudkan satu perasaan marah, perasaan benci di kalangan rakyat Malaysia yang akhirnya akan menggagalkan hasrat kita untuk melahirkan keluarga Malaysia. Pandangan doktor. Okey, sebenarnya kalau kita lihat media sosial tu banyak memberi manfaat kepada masyarakat, especially kalau kita nak berkomunikasi, kita nak berinteraksi dengan rakan-rakan, dengan keluarga, lebih-lebih lagi pada waktu COVID ini. Tetapi kita tak boleh nafikan tentang kelemahan yang ada dalam media sosial ini apabila kita tiada kawalan yang kita boleh menapis
apa saja yang disuarakan oleh masyarakat. Sebab itulah banyak kita dapat lihat kenyataan-kenyataan yang berbau sentimen perkauman, sentimen kenegerian selalu sering diutarakan oleh netizen-netizen kita. Tetapi di situlah saya kira pentingnya kita ada pendidikan media cyber. Di situ kita belajar bagaimana adab kita untuk melayari internet, adab kita untuk berkomunikasi dalam media sosial. Di situ perlu diberi pendedahan kepada belia-belia kita, generasi muda ini, kerana mereka ini adalah golongan yang terbesar yang menggunakan media sosial. Jadi saya rasa orang kata selain daripada pendidikan cyber itu sendiri, ibu bapa sendiri perlu memantau lah apa saja yang dikeluarkan, kenyataan yang dikeluarkan, apa aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka di dalam media cyber. Sebab kita tahu media cyber ni susah untuk dikawal. Tetapi kalau kita lihat kerajaan juga ada pelbagai akta yang digunakan untuk menapis dan mengawasi media cyber ini. Contohnya kita ada akta komunikasi media, akta fake news kan. Jadi itu adalah satu langkah yang baiklah untuk kita mengawal, sebab bukan tak boleh untuk menyuarakan pandangan kita, tak ada masalah, tetapi ia perlu orang kata dibatasi, sebab kita ini masyarakat yang pelbagai. Kita kena ambil kira sensitiviti kaum masing-masing, kita ada ambil juga kira sensitiviti kenegerian. Itu yang kita takut. Jadi saya rasa langkah terbaik kerajaan buat adalah menerusi akta tersebutlah. Mungkin Dr. Hari ada pandangan tersendiri berkaitan dengan isu ini sebenarnya, Dr. Hari. Kita bimbang sebenarnya. Ya, media sosial memang memainkan peranan besar ya dalam era teknologi dengan industrial 4.0 pada masa kini. Oleh itu saya tidak nafikan teknologi dengan pantas kita boleh menghubungi rakan kita baik di Eropah, baik di Jepun, baik juga di negara-negara Asia. Itu sebab kepantasan teknologi daripada 3G kepada 4G, kemudian kepada 5G. Tetapi satu perkara yang penting saya melihat, apabila kita membicarakan tentang keluarga Malaysia, pastinya keluarga Malaysia ini mempunyai kanak-kanak, mempunyai remaja, peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, mempunyai peringkat belia, dewasa, warga dewasa yang lebih tua atau warga emas. Inilah keluarga kita yang sebenarnya yang terangkum dalam pembentukan keluarga Malaysia. Apabila keluarga Malaysia yang sebenarnya proses asimilasi yang kita laksanakan dari prinsip kekeluargaan itu telah melibatkan perkahwinan di antara orang Semenanjung dan orang Sabah Sarawak. Itu berlaku ya sebenarnya. Bukan setakat itu. Tapi masyarakat kita ada yang pelbagai budaya dan kaum yang juga ada mempunyai perkahwinan di antara kaum Melayu dan kaum Cina, kaum Melayu dan kaum India. So ini tidak menjadi satu keluarga Malaysia. Dan daripada keadaan ini yang mantap ini, kita seharusnya telah berpegang kepada satu prinsip yang penting, iaitu prinsip rukun negara. Kalau ini kita terapkan, kita perteguhkan dalam membicarakan tentang semangat Malaysia itu, generasi Malaysia, kita ada kepercayaan kepada Tuhan. Semua warga negara kita percaya kepada Tuhan ke arah kebaikan. Maka pastinya kepercayaan kepada Tuhan menjadikan negara Malaysia kita yang maju dan aman dan hidup sejahtera. Dan kita kesetiaan kepada raja dan negara. Apapun yang kita lakukan, maka kita ada rasa hormat, ada rasa adab, ada sentiasa memikirkan bahawa raja dan negara itu adalah satu perkara yang kita sentiasa berpegang walaupun ada pengaruh media yang tanpa batasan yang datang daripada luar negara atau anasir-anasir asing yang cuba menggaguh-gugat kita punya kesejahteraan, kita punya perpaduan, kita punya kesetiaan. Ini yang kita katakan kita menghormati. Kalau 18 tahun nanti kerana kena mengundi maka pihak kita undi 18 itu memerlukan seorang yang matang, seorang yang bijaksana, seorang yang boleh menilai, seorang yang boleh mengukur baik buruk media massa. Maka keadaan ini menjadikan prinsip memahami perlembagaan itu, keluruhan perlembagaan itu menjadi satu perkara yang sudah
normal yang telah difahami, dan kedaulatan undang-undang, kita menghormati undang-undang, bagaimana pelaksanaan pilihan raya yang demokrasi dan memberi ruang. Dan kita perlu melahirkan keluarga Malaysia yang memahami undang-undang, bukan cepat melatah atau membuat tindakan yang tanpa berpegang pada rukun negara. Daripada ini, saya setuju dengan Dr. Nafizah menyatakan, di peringkat sekolah rendah, sebelum 18 tahun itu, kita perlu mengajar dengan lebih terperinci dan mempunyai kesopanan dan kesusilaan yang menghormati raja perbelangaan dan kesetiaan kepada raja dan negara. Maka dengan rasa mengibar bendera itu, perlulah selari dengan kelembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Maka adab itu haruslah kita laksana dan terapkan dan hayati buat generasi kita, keluarga Malaysia atau keluarga kita sama. Malaysia. Okey, Dr. Nurhaliza, saya petik daripada apa yang disebut oleh Dr. Hari sebentar tadi. Dia mengaitkan tentang betapa pentingnya kita memahami apa yang tercatat dalam prinsip rukun negara itu sendiri. Tetapi persoalan yang juga menjadi perbincangan di sini ialah ramai juga sudah rakyat Malaysia yang dah tak tahu rukun negara, yang dah tak boleh menghafal rukun negara, yang sudah tidak memperdulikan tentang apa yang terkandung di dalam rukun negara. Komen sikit, Dr. Itu saya tidak dapat nafikan lah, especially kalau generasi muda ni. Sebab apa? Sebab penghayatan itu kurang. Kita hanya tahu 5 prinsip itu tadi, tapi kita tak tahu apa objektifnya. Sebab kita ada 5 objektif yang selari dengan 5 prinsip itu tadi. Tapi kalau kita hanya menghafal tanpa menghayati, tanpa memahami maksud di sebalik rukun negara tersebut, itulah yang saya kira kita akan orang kata hilang semangat rukun negara itu sendiri. Dan saya suka orang kata bukan nak membandingkan, tetapi kita nak ambil orang kata praktis terbaik. Kalau kita lihat di Indonesia, mereka ada satu kursus ataupun satu subjek yang dikenali sebagai Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah berkaitan tentang, dia sama macam rukun negara kita lah, ideologi negara mereka. Jadi kursus atau subjek tersebut diterapkan sejak dari sekolah rendah. Bagaimana Pancasila itu berjalan, apa yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat, apa tanggungjawab sosial masyarakat yang perlu masyarakat buat menerusi kursus ataupun subjek yang diperkenalkan, iaitu Pancasila. Dan saya kira adalah lebih baik kalau kita juga mempunyai orang kata dapat diselitkan juga subjek berkaitan tentang rukun negara. Sebab itu saya rasa dari situlah kita boleh dapat pencerahan ataupun orang kata ilmu yang lebih mendalam tentang bagaimana kita nak menghayati rukun negara itu sendiri. Sebab rukun negara kita tu sangat cantik, dibentuk sangat menarik, tetapi kurang penghayatan daripada masyarakat kita menyebabkan kita tidak dapat memahami dan juga mendalami maksud sebenar di sebalik prinsip rukun negara. Dan prinsip rukun negara tadi perlu orang kata diperkenalkan juga selarilah dengan objektif tadi. Sebab kita kalau kita cuma mengajar tentang prinsip rukun negara tetapi kita tak ajar tentang matlamat tu. Tetapi saya rasa yang paling penting matlamat tadi perlu masyarakat tahu, prinsip 5 prinsip itu pun perlu masyarakat ambil tahu dan juga menghayatinya dengan lebih baik. Mungkin dari segi penghayatan Dr. Hari, ianya sesuatu yang sukar untuk diukur, terutamanya dalam suasana negara sekarang ini yang menghadapi ancaman pandemik COVID-19. Ialah kita tak lihat ramai yang keluar merayakan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, kerana kita tahu ada sekatan ataupun SOP yang harus kita patuhi. Tetapi sesuatu yang penting juga, pandemik COVID-19 ini juga sebenarnya menonjolkan suatu semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang begitu menarik sebenarnya. Dan kalau kita pergi ke pusat-pusat vaksinasi misalnya, kita lihat pelbagai kaum yang berada di sana, masing-masing bertukar pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan pandemik COVID-19. Jadi mungkin ini juga
seharusnya lah menjadi pengajaran kepada kita bahawa sesungguhnya dalam hati kecil rakyat Malaysia itu ada lagi semangat rakyat Malaysia yang setia kepada negara, yang taat kepada raja dan sebagainya. Jadi mungkin pandangan Prof dalam soal ini. Saya memang yakin bahawa rakyat Malaysia ini yang sebenarnya sudah ada dalam sanubari ini, dalam jiwa dan roh. Saya juga cakap dari segi roh ya. Roh rakyat Malaysia ni yang sebenarnya sudah mempunyai rasa mencintai Malaysia. Kerana kita lihat pandemik ini, kita lihat sukarelawan yang ada di pusat-pusat vaksin ya, pusat mendapatkan vaksin ini, seluruh rakyat Malaysia ada. Baik India, baik Cina, baik Melayu, baik semua kaum, baik pasukan keselamatan, juga kita punya frontliner, Kementerian Kesihatan, baik ustaz, baik ustazah. Saya rasa kita dah di sini menjadi satu perkara yang cukup penting yang sebenarnya mewujudkan semangat kesukarelawanan. Oleh itu kalau dekat UPSI ni saudara Sarkawi ya, kita yang sebenarnya guru-guru kita juga dilatih dengan semangat kesukarelawanan ya. Dengan keadaan ini, maka ramai guru-guru kita dan pelajar-pelajar kita yang sebenarnya menjadi sukarelawan ya, di pusat-pusat sukarelawan ya. Maka yang sebenarnya satu ketika dahulu ada satu pepatah ya, jadinya seorang Perdana Menteri kerana seorang guru. So peranan UPSI sekarang amat penting ya, saudara Sarkawi, adalah melatih semangat kesukarelawanan ni ya sebenarnya. Kerana kita lihat ya, dengan pandemik ini memerlukan sukarelawan. Kita lihat semua bangsa Malaysia ya, bangsa Malaysia, keluarga Malaysia, keluarga yang bahagia ya sebenarnya. Bersatu padu kita menangani, cuba berjuang dengan pandemik ini. Maka kita sama-sama dalam terus berusaha dengan spirit ini. Maka saya rasa yang penting peneguhan lah, penghayatan itu. 1 minit masa yang tinggal sebenarnya. Jadi saya beri peluang kepada Puan Dr. Nur Hafizah sendiri. Hati kecil anda, apa yang ingin anda sampaikan kepada rakyat Malaysia sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2021 ini? Silakan Doktor. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-58 dan 58 tahun sebenarnya penubuhan Malaysia. Tetapi ambillah spirit atau semangat yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu, bagaimana susahnya mereka nak membentuk Malaysia itu tadi, nak memperkukuhkan asas Malaysia itu tadi. Jadi saya harap ia memberi sedikit inspirasi lah kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhannya untuk menghayati dan menelusuri sejarah penubuhan Malaysia. Dalam masa yang sama daripada kita menelusuri sejarah itu tadi, kita dapat satu pengajaran penting bahawa kesukaran untuk menubuhkan Malaysia itu janganlah kita sesekali merobohkan dengan sekelip mata, sebab bila nak bukan itu mengambil masa berpuluh-puluh tahun, tetapi kalau kita nak menjatuhkan satu nation ataupun satu orang kata negara itu sangat mudah. Jadi di situlah perlunya dipupuk identiti nasional kita. Perlulah kita membina satu negara bangsa dan juga perlu ada semangat perpaduan yang mendalam dalam kalangan masyarakat Malaysia, lebih-lebih lagi pada waktu COVID ini. Jadi kita perlu bersatu dan kita perlu orang kata menghayati semula sejarah supaya itu tadi kita dapat tanamkan semangat patriotisme kepada negara. Ya, baik, setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Nur Hafizah, jutaan terima kasih kepada Profesor Madia, Dr. Muhammad Hairi kerana sudi bersama kita di ruang bicara, dan rasanya Dr. Nur Hafizah luluslah, boleh muncul lagi dalam ruang bicara di masa yang akan datang. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian. Oh ya, sebelum kita berpisah, saya petik satu lagi rangkap pantun yang telah pun disampaikan oleh Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong dalam titah ucapan Baginda ketika meresmikan perasmian persidangan Parlimen baru-baru ini. Ini saya gunakan sebagai penutup ruang bicara. Rempah halia digaul diuli, buat ramuan nasi kebuli. Sumpah setia, ketaatan diberi, pertahankan negara dan ibu pertiwi. Selamat menyambut Hari Malaysia. Jumpa lagi.